seorang mencari ilmu, menyediakan tempat ilmu, maka dia ni bakal masuk syurga. Nabi bagi tahu, man kharaja fi sabilil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa keluar rumah nak cari ilmu, daripada rumah mari ke surau nak cari ilmu, daripada rumah nak pergi ke sekolah cari ilmu, dah anak-anak kita pergi jauh sampai ke Mesir, sampai ke Jordan nak cari ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka setiap langkah dia tu, dia berjalan nak ke majlis ilmu tadi, setiap langkah dia berjalan nak ke surau nak cari ilmu, termasuk ilmu Quran ni, maka wa huwa fi sabilillah, dia boleh pahala jihad fi sabilillah. Jadi maksudnya nak dapat pahala jihad, tak payahlah pergi ke Palestin lawan Israel. Kalau berani pergilah, saya takut. Nak dapat pahala jihad, mari dengar ceramah-ceramah agama, kuliah-kuliah agama, bincang pasal agama, bincang tentang fadilat Quran pun boleh pahala jihad. Jadi penting kita mencari ilmu dan belajar ilmu. Nabi sebut apa? Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an. Kamu kena jadi orang yang mengajar. Nanti perempuan dah belajar Quran, dah pandai dah Quran, dah tahu dah hukum 5, tajwid, idgham, ikhfa, iqlab semua, maka kena mengajar pula. Kun aliman, jadilah kamu ni orang yang mengajar kalau kamu tahu. Au muta'alliman, ataupun yang belajar. Kalau tak boleh nak mengajar, belajar. Au mustami'an, ataupun jadilah kamu orang yang ketiga, mendengar. Dah, pertama sekali mengajar. Tak boleh mengajar, belajar. Tak boleh nak belajar sebab duit pun tak ada, nak bayar yuran. Mustami'an, dengar ilmu-ilmu agama. Fala takun rabi'an, kamu jangan jadi orang keempat. Dah, keempat ni maksudnya dia tak belajar, tak mengajar, tak mendengar, fatuliku, kamu akan binasa. Jadi kalau kita tak cari ilmu, Nabi kata, ulama kata, kita akan binasa. Ulama bagi tahu, ulama kata, ruginya orang jahil sebab tidak berilmu. Ruginya orang berilmu sebab tidak beramal. Dah ada ilmu Quran, dah reti dah tajwid, dah boleh bacaan, dah pandai sikit, jadi amalkan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang penuh mulia. Ruginya orang jahil sebab tidak berilmu, dia malah belajar. Kita dah ajak jom, dia pun ada macam-macam alasan kan. Padahal duduk rumah tengok TV je. Okey. Jadi rugi orang jahil sebab tidak berilmu. Ruginya orang ilmu sebab tidak beramal. Ruginya orang beramal sebab tidak ikhlas. Dan ruginya orang ikhlas sebab tidak istiqamah. Dia dah ikhlas dah, memang ikhlas, tapi buat sekali tu sama hidup dia. Rugi dah. Jadi kalau boleh, mengapa saya nak join program ni, nak bagi sedikit sumbangan. Duit pun tak ada, tapi nak bagi sumbangan supaya nak bakar semangat puan-puan, supaya teruskan istiqamah dengan program sebegini. Sebab ini pun menjana pahala insya-Allah. Bukan hanya puasa menjana pahala bulan Ramadan, bukan hanya solat tarawih menjana pahala, tadarus Quran pun sunnah Nabi. Cuma Nabi ni dia dengan malaikat. Nabi ni bertadarus dengan malaikat. Kalau malaikat mari, kita pun lari. Jadi ni adik ni akan jadi penghafaz Al-Quran insya-Allah dan penyampai Al-Quran. Jadi mestilah kita istiqamah dengan program-program keagamaan. Okey. So saya masuk tentang nak ceramah sikit pasal fadilat membaca Al-Quran. Dah tahu, cuma nak bagi tahu lagi. So banyak sekali fadilat kita membaca Quran. Jadi kalau perempuan baca Quran, saya tumpang pahala. Ustazah yang mengajar tumpang pahala. Siapa ustazah ni? Mana ustazah? Tak ada. Ustazah cuti. Sebab muka macam ustazah. Bakal semua bakal ustazah. Semua macam ustazah. Terutama yang juru kamera. Okey, banyak fadilat baca Quran. Nabi kata apa? Man qara'a, Nabi sebut, Nabi bagi semangat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf Quran, bagi dia satu kebajikan. Dan satu kebajikan diganda 10. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita akan dapat 1560 pahala. Sebab Al-Fatihah yang kita baca tu, dia ada 156 huruf. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah saja pun, kita dah dapat pahala 1560 pahala. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan di-upkan lagi pahala. Sebab bulan Ramadan ni hadis sahih daripada Imam Al-Baqi Nabi sebut wa amaluhu mudha'afun, pahala berganda-ganda di bulan Ramadan ni. Jadi kalau kita pergi solat Jumaat, solatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 7 wa 10 darajah. Solat Jumaat ni lebih elok, lebih bagus daripada sembahyang seorang-seorang
27 kali ganda pahala. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan dia up lagi pahala. Dia baca Quran satu huruf, satu kebajikan. Alif Lam Mim dah 30 kan. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan dia up lagi pahala. Jadi banyak fadilat membaca Al-Quran. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata man qara al-Quran. Man qara. Nabi sebut man qara 10 ayatin fi lailah illam yaktub minal ghafilin. Siapa baca Quran 10 ayat sehari. Satu malam ni 10 ayat. Dia ni sangat malas, sangat sibuk. Sangat sibuk buat kuih raya. Dah sibuk buat kuih bahulu. Orang-orang yang sangat sibuk, tapi dia baca at least 10 ayat sehari. 10 ayat sehari. Nah, maka dia ni akan selamat daripada menjadi orang yang lalai. Saya ulang hari tadi. Nabi kata, man qara'a 10 ayatin fi lailah lam yaktub minal ghafilin. Siapa baca 10 ayat sehari. Kalau 20, kalau 100 lagi banyaklah. Nah, dia selamat daripada menjadi lalai. Mengapa umat kita lalai? Mengapa masyarakat kita lalai? Ramai orang leka lalai sebab apa? Tak baca Al-Quran. Tak baca Al-Quran. Dia dah tak baca Quran, dengar Quran pun tak minat. Buka TV Al-Hijrah pun tak minat. Buka Radio Ikim pun tak minat. Tak minat baca dengar Al-Quran. Jadi kita sebagai muslimah solehah, selain kita dapat pahala khidmat kepada suami, kita kena cari juga pahala. Kita kena top up pahala ni. Pahala ni tak cukup dengan yang wajib-wajib saja. Solat fardu wajib. Puasa fardu di Ramadan wajib. Kita kena top up dengan yang sunat-sunat. Pahala sunat. Isnin Khamis puasa. Hari-hari putih puasa. Dan juga dengan cara membaca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran. Nabi kata apa? Nabi sebut, Nabi bersabda. Dia kena beza. Sabda ni Nabi sebut. Firman Allah sebut. Kita manusia sebut. Tapi kadang-kadang kita tersasul kan. Nabi sebeda, Nabi kata, Iqra'ul Quran fa'indahu sayati yawmin qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu kena baca Al-Quran tu sebab apa? Quran tu nanti dia akan datang pada hari kiamat membantu tuan dia. Jadi Quran dia anggap puan-puan yang suka baca dia ni, Quran ni, kalau kita suka baca dia, maka dia anggap kita ni bos dia. Jadi dia akan jadi pembela kita pada mahsyar. Pada mahsyar ni, yauma tubaddalul ardi ghaira ardi. Pada hari itu Allah tukar bumi ni, tapi bukan bumi ni, bumi lain yang sangat panas. Jadi di saat itu Quran datang bantu kita. Selawat yang kita buat datang bantu kita. Solat-solat sunat yang kita buat akan datang bantu kita. Jadi Nabi akan bantu kita kalau kita suka berselawat. Quran akan tolong kita di yaumul mahsyar kalau kita suka baca Al-Quran. Jadi kita bukan hanya baca, kita, anak-anak kita, cucu kita, suami kita pun kena ajak dibaca Al-Quran. Jadi dah tahu dah tentang fadilat kelebihan membaca Al-Quran. Yang penting sekali ada hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi sabda ini daripada hadis daripada Uthman bin Affan. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Terbaik antara kamu ialah yang belajar Quran dan mengajar Quran. Kalau perempuan nak senang mahir Quran, nak senang mahir tajwid, nak mahir tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat, nak mahir Quran, yang ustaz saya bagi tahu masa di mahal dulu, dia kata, mu belajar Quran, niat nak mengajar. Kamu belajar Quran, niat nak mengajar, Allah permudahkan. Ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Terbaik antara kamu ialah yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itu hadis sahih. Kemudian Nabi juga sebut hadis sahih daripada Aisyah. Aisyah bagi tahu Nabi pernah bersabda, ada dua pahala bagi orang yang baca Quran tapi dia tergagap-gagap. Ada tak berlaku macam tu? Itu biasa kan, mula-mula kan? Ada dua pahala bagi orang yang baca Quran tapi dia ni tergagap-gagap. Antara sebab mengapa kita malas orang yang tadarus Quran ni, sebab kita segan-segan. Dah ada pula ustazah tegur kita, dah baca sikit salah, baca sikit salah. Kata Aisyah, dua pahala bagi orang yang baca Quran tapi tergagap-gagap. Pertama, pahala baca Quran tu sendiri boleh pahala. Kemudian dia bersungguh nak mahir tu, bersungguh nak betulkan bacaan, itu pun satu lagi pahala. Jadi berdouble pahala. Jadi tugas perempuan bila dah minat Quran, dah ada semangat Al-Quran, maka teruskan perjuangan ini. Dan kalau boleh tahun depan ajak lagi ramai lah, insyaAllah. So dah baca doa khatam Quran dah? Dah baca dah?